with you? You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamarin Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, sorry sangat-sangat Kamar dah lama menghilang. Tak adalah lama sangat, tapi dalam seminggu lebih jugalah. So, hari ni I come back with another creepy story daripada subscriber Kamar yang berkongsi cerita dengan kita hari ni. So, hari ni Kamar ada satu kisah yang menarik yang bagi Kamar cukup buat korang goosebump malam ni guys, which is kisah seram cermin arwah nenek. So, tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu, mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So, korang dah ready? Let's go. Gitu. Nama pemilik kisah seram hari ni, Hani, bukan nama sebenar. So, Hani nak kongsikan satu kisah misteri yang berlaku dalam keluarga dia sejak kewujudan satu cermin milik arwah nenek dia yang dibawa masuk ke dalam rumah keluarga dia. Dan untuk tidak mengaibkan sesiapa, Hani minta Kamar rahsiakan nama dan lokasi sebenar. So, semoga cerita yang disampaikan hari ni boleh diberi pengajaran lah kepada kita semua. So, kisah ni bermula sejak atuk Hani meninggal dunia. Jadi, Mak Hani kena jaga nenek Hani lah since nenek dia tinggal seorang-seorang dah kan. So, mak dia pun angkutlah semua barang-barang nenek Hani untuk tinggal bersama keluarga Hani. Masa tu, family Hani baliklah kampung kan, dekat Perak. Hani ada 3 orang adik-beradik. Hani kakak sulung. So, waktu dia balik kampung tu, dia dengan 2 orang adik dia lah yang tolong kemas-kemaskan barang nenek dia. And masa tengah kemas-kemas dalam bilik nenek dia tu kan, Hani perasan dekat bawah katil nenek dia ni ada macam-macam barang yang nenek dia kumpul. And barang tu macam barang-barang lama, macam antik lah, tapi sangat random. So, Hani ingatkan nenek dia ni jenis yang pengumpul lah, macam collector barang-barang antik kan. So, Hani tanyalah nenek dia, "Nek, barang-barang ni nak buang ke?" And then nenek dia terus jerit, "Jangan buang sanggul tu." So, Hani macam pelik lah, sanggul? Tak nampak pun mana-mana sanggul. Yang dia perasan ada jam antik, ada kaca, ada botol, ada dulang dekat bawah katil tu. Tapi tak nampak mana sanggulnya. Rupanya sanggul yang nenek dia maksudkan tu ada dekat atas cermin meja nenek dia. So, cermin yang dia maksudkan ni adalah cermin yang besar and ada meja. Selalunya orang buat macam meja makeup macam tu lah. Jadi, itu meja makeup nenek dia. And meja tu meja kayu and nampak design yang lama. Lepas tu tiba-tiba Mak Hani masuk dalam bilik nenek dia kan. Mak Hani suruh masukkan semua barang-barang yang ada bawah katil tadi tu dalam satu beg plastik ni. Lepas tu dah kemas-kemas semua, diorang pun dah bawa masuk lah semua barang-barang tu dalam kereta. Tiba-tiba nenek Hani kata, "Cermin?" Hani cakap lah, "Takkan nak bawa cermin ni besar tu, mana muat dalam kereta." Lepas tu nenek dia diam je. Diorang pun gerak lah daripada Perak ke KL. And sepanjang seminggu nenek dia tinggal dengan keluarga Hani, macam-macam kelakuan yang pelik Hani perasan dekat nenek dia ni. Nenek dia selalu tanya dekat Hani dengan adik-beradik dia yang lain lah, "Cantik tak aku? Aku tak nampak ni." Dan nenek dia setiap saat sikat rambut. Maksudnya memang asyik-asyik sikat rambut, macam berdandan lah. Sampaikan Hani pernah tegur nenek dia, "Nek, tak siap-siap lagi ke sikat rambut tu?" Lepas tu nenek dia jawab, "Dah cantik tak?" Hani pun jawab je lah, "Cantik ni, cantik dah." Jadi Hani macam pelik lah, kenapa nenek dia ni selalu tanya cantik ke tak, cantik ke tak. And usia nenek dia ni dah 85 tahun masa tu. Dan apa yang memeningkan keluarga Hani ni apabila nenek dia hari-hari minta cermin dia dibawa pulang ke rumah tu. Kalau tak, dia akan monggok lah, tak nak makan, tak nak mandi. So, minggu depannya tu, mak ayah Hani decide untuk pergi balik kampung untuk ambil cermin tu. Dan yang lain semua tak ikut lah, stay dalam rumah. And nak dijadikan cerita,
Sampai je cermin tu dekat dalam rumah Hani, tersenyum lebar nenek dia tengok diri sendiri dekat cermin tu. And diorang pun tolonglah bawa masuk cermin tu ke dalam bilik nenek dia. Dan cerita ni bukan setakat sampai nenek dia berjaya bawa pulang cermin tu balik guys. Tapi sejak daripada tu, nenek dia asyik nak duduk dalam bilik je, tak nak keluar. Sampai ada satu masa tu, mak ayah Hani kerja. And time ni umur Hani 18 tahun. Dia kerja part time. So Hani selalu jugalah tolong jaga nenek dia. Cuma ada satu masa ni, Hani tengah isi nasi dalam pinggan untuk bagi nenek dia makan. Tiba-tiba terdengar suara nenek dia bercakap sorang-sorang. Hani pelik lah. Dalam rumah ni ada Hani dengan nenek dia je. Nenek cakap dengan siapa? Hani pun masuklah bilik nenek dia sambil bawa makanan tadi kan. Rupanya nenek dia tengah cakap sorang-sorang depan cermin korang. Macam tengah berborak. Lepas tu Hani katalah, "Nek, makan ni." Tiba-tiba nenek dia pergi tanya dekat cermin tu, "Kau dah makan?" Hani terus meremang weh masa tu tengok kelakuan nenek dia. Terus Hani bawa nenek dia pergi dapur untuk makan. Keesokan harinya, mak Hani ada pesan suruh Hani kemaskan bilik nenek dia, minta tolong lah kan. Tapi time tu Hani sangat-sangat malas. So dia pun duk tangguh nak kemas bilik nenek dia. Sampailah kerajinan tu datang, baru dia kemas. Tapi kerajinan dia tu datang time maghrib. Mak dia masa tu tengah nak mandikan nenek dia. So Hani pergilah masuk dalam bilik nenek dia. Tengah kemas-kemas katil tu, Hani ternampak ada sanggul nenek dia. Sanggul tu sanggul yang Hani maksudkan tu yang jenis macam lidi kayu panjang macam chopstick tu. And biasanya orang cucuk kat belakang sanggul tu kan. And sanggul tu sanggul besi tau guys. So Hani ternampak sanggul tu dekat bawah bantal nenek dia. Jadi Hani ambil lah and letak dekat atas meja cermin nenek dia tu. Tiba-tiba dia pandang je cermin tu. Hani ternampak dalam cermin tu nenek dia tengah pandang dia dekat belakang. Jantung dia berdegup sampai rasa nak meletup masa tu. Dia terus menjerit lari keluar daripada bilik nenek dia. And Hani lari pergi dekat mak dia. Tengok-tengok mak dia dengan nenek dia ada dalam toilet. So Hani diam je lagi sebab waktu tu dah malam kan. Keesokannya, which is hari Sabtu, mak ayah dia tak kerja lah. So time pagi-pagi tengah breakfast tu, Hani buka lah cerita dekat mak ayah dia. Lately ni banyak benda pelik lah Hani tengok dekat nenek ni. Semalam Hani nampak nenek kat cermin, tapi nenek dalam toilet dengan ibu. Lepas tu mak dia cakap apa tau? Ni scary guys. Mak dia cakap cermin tu banyak kali dah ibu tutup dengan kain. Waktu dulu masa dekat rumah kampung sana, ibu tak tahulah apa ada dalam cermin tu. Tapi moyang dulu ada buat perjanjian dengan jin melalui cermin tu untuk jadi cantik. Cuma sekarang tak ada siapa tahu apa berlaku di antara nenek dengan jin tu. So persoalan Hani sekarang ni, adakah nenek dia pun buat perjanjian yang sama dengan moyang-moyang dia yang dulu, ataupun benda tu macam dah jadi saka keturunan. Jadi tak ada siapa yang tahu. Lepas tu mak Hani ceritalah dulu-dulu kan, setiap kali maghrib pukul 7.30 macam tu, nenek akan sikat rambut depan cermin tu sambil baca doa. Tapi mak diingatkan itu doa lah. Rupanya tu macam satu bacaan, tapi bacaan apa wallahualam. Tak tahu sama ada nenek dia ni mengamalkan sesuatu ataupun itu bukan diri nenek dia. Sebab lepas maghrib tu mesti nenek dia kena rasuk. Tengah-tengah sikat rambut tu kena rasuk. Benda ni macam kerap lah. Dia tak adalah rasuk yang histeria lari-lari meracau tu. Dia rasuk yang macam kelakuan nenek Hani terus berubah, macam bukan diri dia. Dia pakai baju kebaya tengah-tengah malam tu korang, ikat sanggul cantik-cantik, berdandan, jalan pun sopan santun. So arwah Atuk Hani ni banyak kali lah bercakap dengan benda tu supaya jangan kacau isteri aku kan. And menurut Mak Hani, macam-macam ikhtiar dah arwah Atuk Hani ni cuba untuk ubat nenek. Tapi semua ni jadi susah disebabkan perjanjian yang telah dibuat dalam keturunan ni. Jin ni memang berpegang lah dengan janji. So Atuk dia pernah sekali tanya jin tu, masa dia rasuk badan nenek Hani ni kan, "Berapa lama kau nak duduk sini? Kau ni dari mana?" Lepas tu jin tu jawab, "Aku dari cermin. Sampai aku berjaya dapatkan dia, aku akan keluar lah." Lepas tu benda tu senyum. And then dia cakap, "Ingat,
keturunan kau sudah bersumpah pada aku. Oh guys, tak tahulah kan perjanjian apa yang telah dibuat ni. And sampaikan Mak Hani ni memang dah lali, dah biasa banyak kali nampak kelibat dekat cermin tu. Pernah sekali tu Mak Hani tengah pandang cermin tu, tengah tengok diri dia sendirilah. Tiba-tiba rambut mak dia dekat belakang ni macam terangkat macam ni. Terangkat macam tu, macam orang tarik tau. Tapi kipas tak buka waktu tu. Seram gila. Berlari terus Mak Hani, tak nak pandang dah cermin tu. Lepas tu pernah juga kadang-kadang bila raya ke ada apa-apa event ke kan, saudara mara datang rumah, nak balik kampung, tidur dekat dalam rumah kan. Time tu pernah juga ada saudara mara yang buka cerita pasal rumah kampung tu keras. So pernah ada seorang pakcik saudara Hani ni tidur dekat ruang tamu. Lepas tu waktu tu tengah-tengah pagi buta lah, dalam ke 2-3 pagi macam tu kan. Lepas tu pakcik Hani ni terjaga tengok lampu dapur terbuka. And then dia ternampak nenek Hani pergi dapur. Tapi nenek dia cantik gila, dengan baju kebaya, sanggul, ikat kemas. Tapi pelik jugalah pakcik dia ni kan, kenapa tengah-tengah pagi buta ni nak bersiap cantik-cantik nak pergi mana. And then pakcik dia nampak yang nenek dia pergi dapur, and then duduk dekat meja dapur dan makan sorang-sorang. Esoknya dah pagi tu dia tanya, nenek Hani kata tak adalah, nenek tidur je, tak ada pergi makan pun tengah-tengah pagi buta tu. So pakcik saudara Hani tu terus terdiam. Seminggu dia demam, takut punya pasal kan. And ada juga makcik Hani, dia kata rumah tu jangan biarkan sunyi, pasanglah TV ke radio ke surah-surah ke, sebab kadang-kadang terdengar ada suara orang menyanyi. So makcik Hani pernah dengar bunyi tu dari bilik nenek Hani, padahal tak ada orang pun dalam bilik tu, and suasana sunyi sepi. Mungkin makcik dia agak trauma sejak tu, that's why dia bagi nasihat jangan biarkan rumah tu sunyi guys. Lepas tu Mak Hani cakap lah dekat Hani, ibu ingatkan benda tu dah tak ada, dah lama sangat dah ibu tak tahu, sebab mak dia dah menetap dekat KL kan. Kadang tu adalah ziarah-ziarah kampung, tapi tak ada pun orang buka cerita pasal cermin tu. So mak dia ingat macam benda tu dah tak ada, dah pergi. And then Mak Hani pesan dekat dia, jangan tengok cermin tu lama-lama, usik pun jangan. So sejak daripada tu Hani memang tak senang duduk dalam rumah memikirkan benda tu, dan kewujudan cermin tu dalam rumah dia sekarang memang misteri. So Hani rajinlah buka surah-surah dalam laptop dia, pasangkan dia kat dalam bilik Hani sebelum tidur. Tapi itulah yang tahu Hani je, adik-beradik dia tak tahu. So satu hari ni masa tu pagi-pagi nak pergi sekolah tu kan. So adik dia Rara, bukan nama sebenar, umur form 2 tingkatan 2. So masanya adik dia nak gerak dah lah pergi sekolah, dah siap-siap lah dengan beg, baju semua kan. Tengah tunggu mak dia lah untuk hantarkan Rara pergi sekolah. Tiba-tiba mak dia dah siap-siap semua, panggil lah, Rara jom pergi sekolah, dah lambat ni kan. Tapi Rara tak nyaut-nyaut. Mak dia jerit lah, dah 7:30 ni, dah lambat. Tapi Rara tak nyaut-nyaut lagi. So mak dia pergilah cari dalam bilik Rara, pun tak ada. Mak dia hairan lah, Rara ni dia pergi sekolah sendiri ke? Tak bagi tahu pun. Koklah dia risau, dah lambat sangat kan. Lepas tu mak dia carilah Rara ni dekat toilet, dekat bilik Hani, dekat dapur, semua tak ada. Last kali pergilah dekat bilik nenek Hani. Tengok korang, Rara tengah duduk dekat kerusi, badan dia tegak je tengah pandang cermin tu. So mak dia terus tarik, Rara, tak dengar ke ibu panggil? Tapi Rara keras je lagi, mata tak berkedip langsung. Sudah. So Mak Hani pun terus menjerit panggil ayah Hani. Terus pagi tu rumah Hani terasa seram sejuk dengan laungan azan dari ayah dia sebanyak 3 kali dalam rumah tu. Rara pula terus menjerit kerasukan masa ayah dia tengah azan, dan disebabkan takut perkara yang membahayakan berlaku, jadi ayah Hani terus call ustaz yang merupakan kenalan ayah dia juga. So pagi tu juga ustaz tu sampai ke rumah. Masa tu mak dia dengan Hani pegang tangan dengan kaki Rara dah lah waktu tu, tak nak bagi dia lari. And Rara masih berpakaian sekolah, tudung sekolah, so tak jadilah dia nak pergi sekolah masa tu. Time tu dah pukul 8.30 pagi. Sampai je ustaz ke rumah tu, Rara pandang tajam tepat dekat mata ustaz tu. Ustaz tu masuk-masuk je terus baca ayat suci Al-Quran dan pegang kepala Rara macam ni. Lepas tu Rara kata, jangan kacau aku, 3 korban harus dipenuhi. 3 korban harus dipenuhi?
Semua orang tak faham apa maksud jin tu. And then ustaz tu kata, kau Islam kan? Kau tahu berdosa kan masuk badan orang tanpa izin? Kau nak kena bakar ke? Lepas tu Rara gelak. And then Rara kata, manusia bodoh. And then dia gelak lagi. Ustaz pandang ayah ni. Ustaz kata, ada saka ke? And then masing-masing terdiam, mak dengan ayah ni. So mak ni katalah, belah neneknya lah, tak silap ada tapi tak pasti. Lepas tu ustaz tu kata, susah sikit ni nak putuskan perjanjian. Apa yang dijanjikan dulu? Lepas tu Rara jawab, keluarkan aku dulu. And then dia tunjuk, jari telunjuk dia ke arah bilik nenek Hani. Ustaz tu tanyalah, kau tunjuk apa? And then Rara jawab, cermin. Ustaz tu pun minta lah izin untuk masuk ke dalam bilik nenek tu kan. Buka-buka je pintu guys. Nenek Hani tengah duduk atas kerusi depan meja cermin tu sambil berdandan rambut. Dia ikat rambut and then cucuk sanggul besi tu. Dah lama gila Hani tak nampak nenek dia ikat sanggul macam tu. Selama ni memanglah nenek dia sikat-sikat rambut and then rambut lepas. Lepas tu kadang-kadang mak Hani pernah lah ikatkan rambut, tapi biasalah tak adalah sampai nak pasang sanggul yang cucuk lidi tu. Ustaz tu nampak je nenek Hani, dia terus cakap, kau siapa ni? Hani terkejut lah masa tu kan. Asal ustaz tu cakap macam tu? Rupanya tu bukan nenek dia. Ada orang lain dah masuk dalam badan nenek dia. Dan menurut ustaz, ada 2 jin pada waktu tu. So satu kat dalam badan Rara, satu lagi dekat dalam badan nenek dia. Lepas tu ustaz tu pun bacalah ayat-ayat. Dan rasanya ayat tu untuk putuskan perjanjian dengan jin tu. Lepas tu nenek Hani terus menangis. Dia kata, jangan, dia nak cantik. Lepas tu ustaz tu katalah, tak apa, tak payah, tak perlu cantik dah tua dah. Lepas tu ustaz tu terus baca sambil gaya macam berlawan dengan jin tu tau, menurut Hani. Sebab Hani saksikan kejadian tu juga. Hani kata pintu bilik nenek dia terbuka, and Hani duduk luar jaga Rara, tapi nampaklah dan dengar apa yang berlaku dalam bilik tu. Tiba-tiba nenek dia macam nak berlawan juga. Tapi menurut Hani, nampak gaya nenek dia tu pelik lah. Sebab biasanya macam lawan kita sama ada tumbuk ataupun macam gaya silat tu kan. Tapi nenek dia punya gaya tu sangat pelik, macam menari tapi rupa berlawan. And Hani kata tak tahulah gaya apa yang jin tu cuba buat. Kadang jin pun ada tipu helah dia juga kan. And makin kuat ustaz baca, tiba-tiba cermin tu pecah weh. Dia macam retak and semua orang terkejut dalam rumah tu. Dan dalam masa yang sama, Rara pengsan. Hani terus baringkan Rara and ustaz teruskan bacaan untuk keluarkan jin tu. Selepas beberapa minit, tiba-tiba nenek dia pengsan. Akhirnya jin tu dah keluar dari kedua-dua badan Rara dan nenek dia. And ustaz tu sampai berpeluh weh hari tu. Ustaz tu kata, ni cermin ni nanti boleh buang dah. Pecahkan dulu meja dengan cermin ni. Sejak daripada tu, memang bilik tu dah tak ada dah cermin tu lagi. Cuma kesihatan nenek dia makin terjejas. Nenek dia berbaring je setiap hari. Memang dah tak larat lah, dah tak ada tenaga dah nak bangun. Kadang-kadang nenek dia nyanyuk, panggil-panggil arwah suami dia, Atuk Hani lah. Dia selalu minta maaf macam tu. Tapi Hani banyak kalilah kena ingatkan dekat nenek dia, Atuk dah tak ada ni, Atuk kat syurga dah. Dan sebulan selepas tu, masa tu subuh, Mak Hani kejutkan nenek sebab nak bagi makan ubat. Memang rutin begitulah. Cuma kali ni kejut-kejut tak bangun. So nenek Hani meninggal dalam tidur. Jadi macam itulah berakhirnya kisah cermin arwah nenek Hani. Perjanjian apa yang dilakukan, ritual apa yang telah dibuat, berapa korban yang telah dikorbankan untuk ritual ni, wallahu alam. Hani cuma berdoa agar Allah ampunkan dosa nenek dia kalau nenek dia ada buat benda syirik. And semoga kita semua pun dijauhkan daripada perbuatan-perbuatan syirik. Amin.
So itu saja cerita daripada Hani. Seram ya cermin-cermin ni. Janganlah pandang cermin lama-lama. So thank you kepada Hani sebab sudi berkongsi cerita and sedikit sebanyak memberi pengajaran juga kepada kita orang. And Kak rasa itu sajalah video untuk hari ini. Thank you yang dah tengok video ni sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.